Ini tajuk 2.2 respirasi sel dan fotosintesis. Okey. Apakah respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas semasa pernafasan. Itu respirasi. Okey, pertukaran gas semasa pernafasan. Itulah respirasi. Okey. Manakala respirasi sel. Okey, respirasi sel. Respirasi sel ni adalah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Jadi persamaan tindak balas dia, glukosa bertindak balas dengan oksigen. Glukosa bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Apa dia? Apa bertindak balas dengan apa? Glukosa tindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi, respirasi sel ni adalah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Okey, fotosintesis. Okey, proses yang dijalankan oleh tumbuhan hijau. Okey, tumbuhan hijau mensintesis makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian makanan yang dibuat oleh tumbuhan semasa fotosintesis itu adalah glukosa. Dan glukosa itu disimpan dalam bentuk kanji. Jadi, kita boleh tahu sama ada proses fotosintesis itu berlaku ataupun tidak dengan menguji kehadiran kanji di dalam daun. Okey. Apakah keperluan untuk proses fotosintesis? Okay, untuk proses fotosintesis dapat dijalankan, perlu ada cahaya matahari, karbon dioksida, air dan klorofil. Okay. Pertama, sebelum menjalankan eksperimen keperluan untuk fotosintesis, kita fahamkan dulu cara menguji kehadiran kanji. Langkah pertama selepas kita petik sehelai daun hijau, kita didihkan air dan masukkan daun hijau tersebut dalam air mendidih. Panaskan beberapa ketika. Kemudian kita masukkan daun ni dalam satu tabung uji atau tabung didih yang mengandungi etanol dan kita rendamkan dalam air panas yang mendidih tadi. Setelah itu, setelah warna hijau luntur, kita keluarkan daun tersebut dan masukkan dalam air panas. Celupkan dalam air panas untuk lembutkan dinding sel tu. Kemudian kita letakkan di atas jubin putih dan kita titiskan dengan larutan iodin. Sekiranya ada kanji pada daun ini, perubahan warna akan berlaku, iaitu daripada warna perang akan bertukar kepada warna biru tua.
Kalau pemerhatian sedemikian menunjukkan bahawa daun tersebut mengandungi kanji dan tumbuhan tersebut telah menjalankan proses fotosintesis. Eksperimen 2.1. Pernyataan masalah dia, adakah cahaya diperlukan dalam proses fotosintesis? Jadi hipotesisnya, cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Tujuan eksperimen untuk mengkaji keperluan cahaya matahari untuk fotosintesis. Ataupun kita boleh buat ayat, cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis. Untuk mengkaji sama ada cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran cahaya. Jadi kita kena ubah-ubahkan keadaan supaya satu keadaan ada cahaya, satu keadaan lagi tidak ada cahaya. Sebab kita nak lihat, adakah cahaya tu diperlukan untuk fotosintesis. Pemboleh ubah bergerak balas perubahan warna larutan iodin. Itu yang kita nak perhatikan. Kalau larutan iodin tu berubah kepada biru tua, menunjukkan fotosintesis berlaku. Menunjukkan cahaya matahari diperlukanlah untuk fotosintesis. Jadi kita kena perhatikan perubahan warna larutan iodin. Sama ada dia berubah warna kepada biru tua ataupun tidak. Kalau dia berubah warna, maknanya faktor tersebut, faktor yang kita kaji di bahagian A ni, faktor cahaya, maknanya cahaya perlu. Kalau misalnya perubahan warna tidak berlaku, warna iodin masih lagi warna perang, menunjukkan faktor tersebut tidak diperlukan untuk fotosintesis. Pemboleh ubah dimalarkan jenis tumbuhan. Maknanya kita kena pilih jenis tumbuhan yang sama. Yang sama, jenis dia sama besar dia. Bahan dan radas. Dua tumbuhan yang sama jenis dalam pasu yang berasingan. Air panas, etanol, larutan iodin, tabung didih, jubin putih, penitis, forceps, bika, penurun bensin, kaki retort, tungku kaki tiga dan kasar white. Prosedur dia. Kita kena letakkan tumbuhan yang dua pasu ni ke dalam gelap selama 2 hari. Kenapa? Kenapa perlu diletakkan dalam gelap? Supaya fotosintesis tak boleh berlaku dan supaya kanji tu tak ada dalam daun. Kita mulakan dengan tumbuhan yang dalam daunnya tak ada kanji. Sebab kita nak tengok nanti proses fotosintesis tu berlaku ataupun tidak. Jadi mesti pada awalnya kedua-duanya tak ada kanji. Jadi kita simpanlah dalam gelap untuk hilangkan kanji. Selepas 2 hari, satu daripada pasu ni kita letakkan di bawah cahaya matahari, satu lagi kita simpan tempat gelap. Selepas seminggu, kita petik daun dari kedua-dua pasu, kita buat ujian kanji. Dan kita catatlah pemerhatian dia. Kita punya hipotesis tadi, cahaya diperlukan untuk fotosintesis. Jadi kita buat ujian kanji, kita lihat daun yang daripada pasu ni, kita buat ujian kanji, ada tak perubahan warna? Dia bertukar tak jadi warna biru tua? Kalau misalnya daun ni bertukar, setelah dibuat ujian kanji, bertukar warna menjadi biru tua, menunjukkan cahaya matahari adalah perlu untuk fotosintesis. Bagaimana daun yang daripada pasu yang disimpan di tempat gelap? Setelah dibuat ujian kanji, ada tak perubahan warna iodin tu menjadi biru tua ataupun warna iodin masih kekal sama warna perang? Ada kanji tak dalam daun ni bila kita simpan tempat gelap? Ada ke tak ada? Berlaku tak fotosintesis bila kita simpan tempat gelap? Tak kan? Jadi maknanya tak ada kanji lah dalam daun ni. Buat ujian kanji pun hasilnya adalah negatif lah. Maknanya tak ada perubahan warna kepada biru tua lah. Jadi hipotesis kita diterima lah.
Sebab cahaya matahari diperlukan dalam fotosintesis. Pukul 11 ke? Maaf, gangguan sebentar. Okey, kita sambung dengan eksperimen 2.2. Pendataan masalah dia. Kita nak cari faktor fotosintesis kan. Okay, klorofil adakah diperlukan untuk fotosintesis? Okay. Tujuan untuk mengkaji sama ada klorofil perlu untuk fotosintesis. Hipotesis, tumbuhan memerlukan klorofil untuk fotosintesis. Itu hipotesis yang kita buatlah. Kita kata memang klorofil diperlukanlah untuk fotosintesis. Dan kita mengharapkan keputusan eksperimen nanti setelah kita buat ujian kanji, pada tumbuhan yang warna hijau, pada daun yang warna hijau akan ada kanji lah. Dan pada daun yang tidak mempunyai warna hijau, tidak ada kanji lah. Itu yang kita jangkakan. Okay, sebab kita kata klorofil memang perlu untuk fotosintesis. Okay, pembeli ubah. Pembeli ubah dimanipulasikan kehadiran klorofil. Okay, maknanya kita nak tengok daun hijau ada klorofil ataupun tidak. Daun yang bukan warna hijau ada klorofil ataupun tidak. Jadi kita kena pilih daun yang berbeza warna. Jadi pembeli ubah dimanipulasikan adalah kehadiran klorofil. Pembeli ubah bergerak balas perubahan warna larutan iodin. Nak lihatlah perubahan warna dia sama ada dia bertukar kepada warna biru tua ataupun tidak. Pembeli ubah dimalarkan jenis tumbuhan. Radas bahan. Okay. Bahan yang kita perlukan adalah daun bervariegasi. Variegasi. Maknanya daun yang macam-macam warna. Ada hijau, ada putih, ada merah ke, ada kuning ke dan sebagainya. Warna hijau kena ada lah. Okay, air panas, etanol, larutan iodin, tabung didih, jubin putih, penitis, forceps, bika, penuh bangsa, kaki retot, muka kaki tiga dan kasih dawai. Okay, prosedur. Kita kena petik sehelai daun bervariegasi yang terdedah kepada cahaya matahari selama beberapa jam. Okay. Kemudian kita lukis gambar daun tersebut. Kita lukiskanlah bahagian mana yang warna hijau, kita warnakan hijau. Bahagian mana yang warna putih, kita warnakan putih dan sebagainya. Okay, lepas kita dah lukis, mana sambungan yang nombor 3 dia? Lakukan ujian kanji pada daun tersebut. Rekodkan pemerhatian. Jadi, apakah pemerhatian kita jangkakan? Bahagian daun yang warna hijau tadi, adakah bahagiannya akan bertukar jadi warna biru tua? Bahagian mana dengan bahagian yang berwarna putih ni? Adakah dia bertukar menjadi warna biru tua setelah dibuat ujian kanji? Jadi kita menjangkakan bahagian yang berwarna hijau ni lah yang akan mengalami perubahan warna, iaitu pertukaran warna kepada biru tua. Sebab kita katakan klorofil diperlukan untuk fotosintesis. Maknanya bahagian yang ada klorofil, iaitu bahagian warna hijau, akan menjalankan fotosintesis dan ada kanji di bahagian tersebut. Sebaliknya, di bahagian yang warna lain selain daripada warna hijau, kita menjangkakan tidak ada perubahan pertukaran warna lah. Maknanya tak ada jadi warna biru tua selepas kita titiskan larutan iodin. Okay, sebab kita kata kalau tak ada klorofil, maknanya fotosintesis tidak berlaku, tak ada kanji pada bahagian yang warna bukan hijau. Okay.